Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke video yang paling random kat sini. Sangat-sangat random. Okay, so hari ni kita sebenarnya nak pergi membawa PC kita ataupun komputer-komputer kita pergi servis. Sebab ini kali pertama kita nak pergi servis. Kali pertama kita bawa keluar. Setelah lama mana Cik Mei tak servis? Berapa tahun? Berapa tahun First PC assemble 2018 baik. 2019, 20, 21, ya Allah 4 tahun. Okay. So ni kita nak servis kat mana Cik Mei? Kita pergi servis kat Setia Alam. Ada nama kedai dia. Tak tahu nanti dia bagi record ke tak. Tapi tengok macam mana. Kalau kita nak record, kita record lah. Kita hantam dia. Okay, ni ada 3 PC kat belakang ni yang kita nak bawa. Okay, korang tengok PC dia. Ini 3 PC ni sebahagian je lah. Sebahagian yang kita nak bawa pergi ni. Sebab PC saya tu baru je saya servis sendiri. So tak apa, yang tu biarlah kat office tu. So alang-alang menyelup Perkasam biar sampai ke Penggalangan. Alang-alang kan. Korang nampak mic ni kan. Sebenarnya mic ni belum launch lagi. Okay. Ini adalah mic yang kita dapat daripada Pixel Distribution. Terima kasih Pixel Distribution sebab sudi nak menaja. Sebab mic ni sebenarnya adalah mic yang paling terbaru daripada Komika, iaitu Komika Boom XU Qua. Nama dia power kan, nama dia kan. Komika Boom XU Qua ni. Zik tunjuk sikit bag dia Zik. Okay, inilah bag dia. Okay, ni kat bahagian dalam. So kita dapat compartment untuk letak semualah mic dengan transmitter dan receiver. Okay, yang paling best ada bahagian yang asing untuk kabel-kabel. So tak adalah serabut je. Ini baru bag. Sebenarnya kita orang ada 3 orang sebenarnya kat sini. Setiap satu dah pakai satu transmitter. Saya A, Haziq B dan Ilham, kameraman kita pun pakai C. Quad tadi rasanya saya rasa maksud dia adalah quad, yang bermaksud korang akan dapat 4 transmitter dengan hanya satu receiver sahaja. 4 baik. Dia sesuai lah kalau kita nak buat vlog macam ni kan. Vlog macam ni, korang nak buat forum ke, korang nak buat yang memerlukan ramai talent untuk bersuara. So mic ni memang sangat-sangat sesuai lah. Sekejap saya nak kona sekejap. Okay, Cik Mei, PC ni nak buat apa? Servis saja ke atau macam mana? Okay, memandangkan dah 4 tahun tak servis. Alang-alang kita buat cleaning, memang kita buat cleaning lah. Lepas tu maybe kita nak buat lagi satu troubleshoot sebab PC kita dah lama tak servis kan. Pun kumpul dalam tu, and then dah banyak lah problem yang terkumpul sebenarnya. Blue screen lah, lagging, lepas tu dia jadi slow. Kita punya performance untuk edit video, render video semua terganggu sebab salah kita sendiri lah, kita tak pergi servis kan. So alang-alang ni memang kita buat lah dua-dua, cleaning and juga apa nama tadi, troubleshoot lah. Sebab main PC kita gunakan ni spek dia. Ni spek dia. Okay. Kita gunakan Threadripper dan kita gunakan AIO all-in-one. So saya tak berani sangat nak godek-godek tu. So kita hantar je lah kan. GPU tak upgrade Cik Mei? Tadi sebenarnya kita dah bincang. Kita bincang. Bakal lah. Kita dah pakai RTX pun sekarang ni, tapi kita pakai RTX yang paling, apa orang kata, RTX yang paling low lah, RTX 2060. And then sekarang kita dah main banyak pasal Unreal Engine, kita banyak main 3D. So dah tiba masanya untuk kita upgrade ke RTX 3090. Insert PC meme Master Race. Tapi itu 3090 tu angan-angan je lah. Tapi insyaAllah korang doakan, amin ramai. Itu impian lah, sebab itu saja korang boleh dapat full set PC tau. Setakat ni yang kita bincang tadi, maybe kita nak upgrade ke 3070 maybe. Tak tahulah Cik Anis nak approve berapa kan. Tapi tak apa lah. Tapi sekarang ni kita nak upgrade SSD dulu sebab kita dah jumpa cara yang workflow yang lagi best lah untuk kita editing video. Kita nak asingkan kita punya Windows, kita punya storage, project storage dan juga kita punya media cache. Kau tahu tak media cache apa? Alamak, mesti dengar Cik Mei. Media cache. Okay, media cache ni dia macam simpanan untuk korang punya masa korang editing tu. Korang akan menyimpan beberapa bit file yang korang akan selalu gunakan. So, bila korang buat project ataupun korang editing lah sebenarnya, korang buat editing, media cache ni akan bantu untuk lajukan korang punya editing. Tapi goal pula tunjuk tu. Goal. Dia buruk sebenarnya tapi dalam masa yang sama dia akan memakan juga korang punya storage SSD tu lah. Media cache kalau nak laju memang kena letak kat SSD. So sekarang ni kita nak upgrade lah, kita nak tambah kita punya SSD khas untuk media cache sahaja. Bila kita dah khaskan, kita ada storage yang lagi besar. Kita tak berkongsi dengan mana-mana Windows ke, kita tak berkongsi dengan mana-mana storage punya project lah, dan dia susah nak penuh, korang akan edit dengan lagi laju. Workflow tu kita nak upgrade
kita nak update sikit. Kita nak upgrade lah kan. Upgrade lah. Kita nak upgrade lah. kan. Kita nak upgrade kita punya SSD, kita upgrade kita punya workflow lah. Alang-alang kita jauh lagi kan. Apa kata kita cerita sikit lah pasal mic ni. Kalau korang boleh nampak tepi ni, dekat transmitter ni dia ada antena tau. Korang nampak antena ni? Sebab apa? Sebab dia gunakan frekuensi UHF. Dia berbeza sikit dengan Comica yang sebelum ni. Comica sebelum ni dia gunakan digital frekuensi. Tapi untuk yang ini dia gunakan UHF Ultra High Frequency. Standard broadcast memang gunakan mic UHF. Macam contoh Sennheiser G4, yang tu gunakan UHF punya frekuensi. Kita sendiri pun ada satu mic yang gunakan UHF, iaitu Ceremonic UW Mic 9. Sorry kalau salah nama dia. Yang rasa yang tu mic tu. Nanti kita buat sound comparison. Mana yang lagi better, mana yang lagi sedap. Okay, so kalau korang tengok juga dekat receiver kita pun sebenarnya ada dua antena yang untuk support 4 transmitter ni. Kalau ni dekat okey lah kan. Dekat ni boleh lah kita nak bercakap, tak ada gangguan apa, tak ada masalah lah kalau korang tak nak adjust antena ni. Tapi kalau dah jauh sikit ke ataupun ada macam gangguan macam dinding ke apa kan, baru korang gunakan antena ni. Lepas tu first glance dia memang lawa. Nampak mic ni dia macam ala-ala premium sikit sebab dia punya design tu, dia punya texture tu macam ala-ala brush aluminium. Betul ke Aziz? Ya, dia punya view dia macam brush aluminium. Nampak brush aluminium, finishing dia. Tapi sebenarnya material dia adalah material plastik. Kelemahan tu kelebihan. Dia kelemahan dan juga kelebihan. Dari segi kelebihan dia ringan lah. Dia memang ringan. Banding kalau korang gunakan mic yang memang full metal, yang gunakan unibody punya design, memang berat. Tapi ini ringan. Memang bunyi dia plastik, tapi kita concern dia punya ketahanan lah. Sebab kita nak bawa shooting ni, memang tempat-tempat shooting biasanya kadang-kadang talent tu dia lupa ada mic kan. Kita duduk ke apa ke, takut dia pecah lah kat situ. Itu je lah concernnya. Tapi setakat ni yang penggunaan kita orang tak ada masalah lah. Okay, sekarang dah sampai dekat Setia Alam. Kita nak hantar PC dekat situ. Tu nama kedai tu, Jawacom. Dia tak sponsor ke apa. Cuma kita nak hantar kat dia. Nak record ke? Tak payah kot. Yalah. So kita berjumpa lah di lepas kita orang hantar ke servis PC. Alright, sambung balik. Kita dah hantar tadi kita punya PC dekat Jawacom tadi. So sekarang ni kita lepak dekat Setia Alam. Setia Alam apa namanya? Setia City Mall. Setia City Mall. Sorry, lupa. Tak ada mas kan? Sebab tak ada orang. Okay, nanti korang tengok tak ada orang kan. Nanti korang pikai pula tak ada mas lah apalah. Tak ada. Memang tak ada orang kat sini. Sambung cerita sikit. Sekarang ni macam mana yang korang dengar? Sekarang ni saya gunakan left mic. Ada beza tak yang tadi? Tadi kita pakai mic yang memang direct dekat sini. So korang boleh nampak kat transmitter ni dia ada mic direct kat sini. And then dia ada clip di belah belakang ni. So korang boleh pakai sama ada dekat clip macam YouTuber kan, ataupun korang boleh pakai left mic macam saya gunakan sekarang ni lah. Cerita pasal tadi, komputer kita memang lama sikit lah. Dia punya problem selalu overheat dekat dia punya prosesor dia agak tinggi lah suhu dia tadi. Kita check tadi quick punya troubleshoot lah. Tak tahulah, kita tinggal maybe dalam 2-3 hari dia orang check lah, hopefully okay. And then maybe kita nak format sekali kot sebab dah sepanjang setup daripada awal pasang tak pernah format lagi. So maybe kita nak buat refresh sikit lah. Kita nak format bagi PC tu refresh kembali. Tapi biasalah dengan problem dekat Adobe ni, dia memang akan crash. Susah lah nak, tak tahulah Adobe ni. Dia kadang-kadang dia solve satu isu, crash bab ni pula. So kita tak boleh jangka dia punya crash tu. So pro tips kat sini, korang kena sentiasa control save korang punya projek. Bila korang tengok kat transmitter ni dia tak ada apa-apa screen. So kalau korang nak set up apa-apa, semua ada dekat receiver ni. Even kalau korang nak tengok status bateri dia, so korang boleh tengok semuanya ada dekat receiver. Dia punya bateri, dia punya DB dia berapa, and then dia punya quad dia tak clip, sampai clip ke tak. Okay, sampai macam tu je lah. Macam tu lah korang boleh tengok dekat receiver dia. Kita try pasang dia punya, orang kata windmuff dia. Ini beberapa barang lah yang korang boleh tengok. 3.5mm ke XLR macam ni. So ini windmuff yang saya cakap tadi. Windmuff dia berbulu macam ni. Kita buat unbox sikit-sikit lah kat sini. So left mic dia sama juga, ada clip, ada form kat sini. Ni ada yang panggil dead cat, ada yang panggil windmuff. Dia lain brand, lain dia punya nama panggilan dia. Kalau Rode biasa dia panggil dead cat lah. Dah jadi macam ni. So memang sesuai sebab kita boleh test sekarang ni agak berangin sikit lah. Berangin sikit, kita boleh test lah terus. Dan lagi satu, lupa nak beritahu, yang mana dia sama macam Boom XD Pro, yang mana dia ada safety clip kalau korang cucuk sini tadi. Tapi macam Haziq buat tadi, dia buat tak habis, memang tak ada bunyi. So jangan takut untuk sampai dia masuk dalam lah. Dia akan bunyi klik. So maksudnya okey lah tu. Okay, so sekarang ni saya dah pasang kita punya windmuff dekat kita punya lavalier mic kat sini. So korang rasa macam mana? Ada tak perbezaan dengan dari bunyi yang tadi? Sebab tadi pun ada angin-angin sikit. Ini angin dia lagi kuat sebab kita menghalang angin dari sana ke sini. Okay. So apa lagi kita nak cerita pasal mic ni? Mic ni dia ada sambungan yang korang boleh nampak kat sini, IR, infrared,
Tak silap untuk pairkan antara receiver kita dengan transmitter, sebab dia kena pair lah. Dekat receiver pun ada IR, kat sini pun ada IR. And then dia punya sambungan type C. So kalau korang nak charge, korang boleh gunakan type C punya connector lah. Lagi satu, dia ada dua button saja. Yang first ni on off lah. Pada masa sama juga dia ada fungsi low cut filter. Low cut filter ni saya dah pernah cakap dekat video ni, so korang boleh check it out dekat video ni. Cara korang nak aktifkan dia adalah korang just tekan sekali je, and then LED tu akan bertukar warna purple macam tu. So dia akan aktifkan low cut filter lah. Sekarang saya dah aktifkan, saya dah tekan. So macam mana, ada beza tak yang sebelum kita aktifkan low cut filter dengan sekarang ni? Hai, testing. Sekarang maybe korang dengar perlahan sikit bunyi trafik. Lagi satu button adalah bawah ni adalah button mute sebenarnya. So cara nak aktifkan button mute ni, korang kena hold lama-lama button ni. So tadi saya tekan button mute tu, maknanya tak ada suara apa-apa lah. Sekarang ada kan. Okay, so sekarang ni kita nak test kita punya distance, sejauh mana dia boleh pergi. Haziq akan pergi ke sana, saya pergi ke sana. Haziq try cakap sikit. Kita tengoklah apa akan jadi. So ini kita dah pergi sejauh 5 meter. 5 ke? 5 meter. Okay. Kita jaga 5. Okay. So kita slow berjalan ke kita akan sana. berjalan jauh lagi. So macam mana, ada interruption ataupun sejelas je. Jauh yang paling jauh ya. Okay, kita try pergi ke mana ya? Balik pokok ke? Sini. Okay, hai. Saya kat sini, hai. So kita macam mana? Cik Masih Amir, dengar lagi ke? Taklah jauh sangat pun ni sekarang ni. Sekarang ni dalam maybe 20 meter, 30 maybe. So, saya cuba berdiri dekat belakang. Ada gangguan ke? Testing audio, test. Okay lah, masih okay lah. Jarak ni masih cantik lah. Aziz, cuba kau turun bawah tu. Maybe bergerak dalam jauh berapa lagi, meter lah? 10, 20, 30, 40, 50. 50 saya pun dalam 50 meter. Saya berjalan di belakang pokok. Kat sini. Right. So untuk hari ni kita dah ambil balik kita punya PC yang kita dah servis, dan juga sebenarnya kita dah upgrade kepada 2 SSD 1TB. Memang kita kau punya lah untuk workflow baru ni. And then macam mana korang nak tahu cara nak tempatkan balik media cache tu kat mana dan sebagainya, yang tu next video lah. Kalau dalam video ni semua memang tak sempat lah kita nak ceritakan. Okay, cara korang nak record sama ada 4 track sekaligus ataupun 2 track sekaligus ataupun nak record satu orang sahaja, korang kena tahu dulu setting ni, iaitu dia ada 2 mode. Satu mix none, satu lagi dia ada mix all. Yang ni dia ada je dekat dia punya screen atas ni, korang boleh tengok kat bahagian atas ni. Kalau mix all, dia akan gabungkan ke semua 4 track yang ada. Even kalau korang record 4 orang transmitter tu, macam korang tengok contoh dekat Premiere kat sini. Okay, korang nak makan apa? Saya rasa nak makan nasi goreng chicken chop lah. Ayam goreng. Nasi goreng USA. Untuk mix none pula, dia boleh record audio track secara berasingan. Maknanya macam setiap orang tu boleh di-adjust lah dia punya suara dia. Okay, kalau korang mix none tapi korang cucuk dua-dua ni, dia akan gabungkan. Kalau korang nampak kat sini, A dan B, dia akan jadi satu track. C dan D, dia akan jadi satu track. Maknanya korang akan dapat 2 track tapi ada 4 orang yang bercakap. So orang yang transmitter A dan B tu, dia cakap dalam satu track lah, satu track yang sama. Okey, kuih apa yang kulit dia tu kat dalam, inti dia kat luar. Aduh, macam pernah dengar. Inti dia kat luar. Tak tahu kan? Apa kuih. Takkan badak berendam kan? Badak berendam. Kuih tak jadi buat jawapannya. Tapi kalau korang nak buat 2 orang yang bercakap tapi korang nak bezakan juga, yang tu korang boleh adjust dekat, contohlah korang ambil bahagian A sahaja, korang gunakanlah transmitter A sahaja dan juga C sahaja. Yang tu korang boleh dapatkan 2 track yang berbeza. Yang tu memang jelas lah, memang tak ada kacau apa-apa. Sebab korang pun cucuk 2 wayar yang berasingan. Okey. Alah, Conan. Aku suka dia punya jam tu, macam tu style kan, jam dia kan. Kalau ada in real life tu. Ui, tu tembak orang. Tapi dulu masa sekolah rendah aku pernah jumpa jam tu. Oh, serius tak? Jealous lah orang pakai. So sebenarnya nak dapatkan 4 track yang betul-betul clean, kena ada wayar yang support lah, macam wayar Komika kat sini. Tapi dia tak bagi sekali lah. Dia ada satu 3.5mm jack kepada splitter 2 XLR. Yang ni memang boleh satu output ni boleh 2 track sekaligus rakam, tapi kita tak ada lah. So kita tak dapat nak record yang tu lah. Tapi kita yang boleh buat yang macam mana, kita boleh buat 2 orang, kita ambil A satu dan kita ambil transmitter C satu. So kita boleh adjust lah, so macam mana yang kita nak gunakan. Sebenarnya tu wayar splitter dual XLR tu ada je jual dekat Shopee, tapi kita pun tak berani nak beli lah, sebab dah tanya orang kedai tu, dia pun tak yakin yang wayar tu boleh untuk
untuk mic ke tak. Yang tu just untuk signal dia kata. So sekarang ni saya percaya korang dengar audio sebelah je, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Rasanya sekarang ni sebelah kiri kot. Sebelah kiri sebab kita buat dalam mode mix 9 yang mana dia tak menggabungkan, dia akan jadi stereo lah. Okay. Tapi kalau untuk seorang-seorang memang tak sesuai. Macam sekarang lah, korang akan dengar satu source audio saja. Mic yang lagi satu ni saya tetapkan untuk mic yang sebelah kiri. So sekarang ni saya percaya korang akan dengar dekat dua-dua bahagian telinga korang lah. Betul cameraman? Angguk sikit kamera. Kalau saya halakan satu saja, yang ni belah kanan sajalah yang korang dengar sekarang ni, dan ini adalah belah kiri. Okay, kalau korang nak tahu transmitter mana yang aktif, korang boleh tengok dekat bahagian dekat atas depan receiver ni. Korang akan nampak kalau lampu tu warna biru dan hidup, maknanya transmitter tu yang aktif. Okay, kita kembali pada set kita, walaupun kita asalnya nak buat vlog video ni, tapi tak apalah, kita go lah pada set ni sebab video ni pun dah nak habis. Untuk battery life pula, sebab dia menggunakan wireless, kat receiver pun ada, dekat transmitter semua ada bateri. Kalau untuk penggunaan, biasanya kalau untuk shooting, dalam masa kalau korang shooting tu tak selama, okay, korang save bateri lah. Dah habis guna je matikan, ataupun korang berjimat, insyaAllah korang boleh dapat seharian shooting. Okay, kalau korang macam on je, macam hidup kan, maybe korang akan dapat half day lah, kira macam korang shooting pagi sampai tengah hari tu, and then kalau masa korang rehat tu korang boleh untuk charge, and then korang boleh sambung balik pada petang lah. Okay, sebab charge pun tak lama, dalam masa 2 jam boleh penuh ke semua transmitter. Sebabnya korang boleh gunakan wire type C tu, dia ada 3 splitter, so korang boleh charge sekali transmitter 3 sekaligus, ataupun receiver 1 2 transmitter sekaligus. So bagus lah Komika, beli ataupun tidak. Okay, so inilah harga dia. Ni harga dia. Berharga RM1,399. Pada saya agak overload sebenarnya, sebab korang dapat satu receiver dan dapat 4 transmitter. Okay, dengan satu kamera, satu receiver, boleh terus record 4 suara. So berbaloi lah, sebab kalau macam Komika Boom HD Pro hari tu, harga dia pun dah nak dekat RM1,200. Ceramic UW Mic 9 pun harga pun dah lebih kurang RM1,200 juga. Tapi kalau korang tambah lagi 200, korang boleh dapat 2 transmitter tambahan yang bagi saya lagi berbaloi lah. Sound dia pun nice lah, tapi kekurangan dia macam kalau nak buat betul-betul setup untuk 4 orang audio track yang berasingan, memang kena record dekat audio recorder dan juga PC sahaja. And then untuk lagi satu, kalau nak buat individual track 4 orang juga, Komika tak includekan sekali wire yang splitter untuk dual XLR. Itulah yang sepatutnya Komika kena includekan sekali, sebab barulah dapat 4 audio track yang berasingan tu. Itulah yang macam sayang lah tak dapat nak buat benda tu. And then lagi satu adalah build quality punya concern, sebab digunakan plastik, so agak kita risau sikit lah berkenaan dengan durability lah. So itu je lah kot. Yang lain-lain memang cun lah. Okay, terima kasih Pixel Distribution sebab sudi untuk sponsor video kali ni. So korang boleh dapatkan dekat Pixel Distribution. Semua link saya ada sediakan kat bawah. Okay, itu saja. Kalau nak belajar lagi berkenaan dengan filmmaking, audio, kamera sebagainya, check it out dekat mtasflix.poda.com. InsyaAllah kita cover semua pasal filmmaking lah. Okay, itu sahaja daripada saya, Amir Afam. So konten kita lain sikit kali ni. Tak tahulah penerimaan korang macam mana. Kalau korang rasa okay, boleh komen kat bawah. Kalau nak tanya apa-apa berkenaan mic ni juga pun boleh korang komen kat bawah ni. Okay, so itu saja daripada saya, Amir Afam. Bye. Love tech, stay maniac.